Dia dia. Oh ayah ni. Allah. Datang orang ziarah dia. Allah. Setiap minggu dia boleh makan datang. Allah. Ada kepak-kepak lah. Ha? Ada kepak-kepak. Dia ada tunjuk dia punya rahsia. Oh, nak kepok. Apa tu lagi itulah. Iyalah. Teman-teman saya tu. Oh. Dia tu kepok sikit. Betul, kepak sikit. Ha, kan begitu kan badan sakit. Alhamdulillah Allah tak lagi baik. Kali kepok Sekali kepak. Allah, seronok lawan ni, seronok. Dia pernah duduk rumah saya 7 hari ke 10 hari. Kat waktu dululah, waktu di rumah tu kan. Banyak kenangan. Banyak kenangan. Jadi minta izin tuan. Buka-buka kedai taklim dulu. Minta maaf. Dekat-dekat. Pertamanya bila kita baca hadis ni, ulama bagi tahu Allah SWT akan kekalkan taufik hidayah dalam diri kita. Allah SWT, katanya ulama-ulama yang tawaduk, katanya Allah SWT akan angkat segala musibah, segala kepayahan. Allah SWT berkat pada kalam-kalam Nabi ni, syaitan lari lintang bukan. Maka malaikat akan masuk dalam rumah kita, dalam kedai kita. Jadi Al-Quran, hadis, zikir, salawat, sifat ni dalam rumah kita, dalam kedai kita memang kena amal. Bukan nak mengajak tapi nak ingatkan saya lah. Benda ni kalau kelang kabut tengok orang ramai, wah duit mai, kita fikir itu tak betul. Kita jumpa Allah dulu, kita gembirakan Allah dulu dengan baca kalam-kalam kekasih dia dulu. Jadi kalaulah setiap rumah di atas muka bumi ni amalkan sunnah ni, insya-Allah. Kerana apa, semalam saya baca taklim di masjid malam. Allah SWT kata bumi ni hak orang mukmin. Kan? Kekuasaan ni hak orang mukmin. Tetapi Nabi kata pula di akhir zaman ni orang Islam macam buih di lautan. Rupanya ada rahsia dia. Apa rahsia dia? Rahsia dia ialah kita orang mukmin kena azam dan niat 100% hidup kita kena ikut sunnah. Di antaranya baca hadis lah. Kan? Tuan nak urusan lah. Jadi Nabi sabda di masjid, suami-suami balik rumah, kumpul anak isteri sampai apa yang Nabi cakap 100%. Itu sunnah besar. Sunnah besar. Jadi bila ulama-ulama kata majlis kelalaian, musibah akan keluar dari rumah kita, confirm lah hantu saka apa tak duduk. Tapi pasal apa hantu saka apa penuh rumah kita ni? Jin setan penuh rumah kita. Kita tak amal sunnah keseluruhan dalam kehidupan kita. Tu dia suruh fikir ada kaitan ni. Ya Allah, kalaulah aku seorang perempuan sekarang ni, kalaulah aku seorang wanita sekarang ni, maka inilah masa untuk aku sempurnakan aurat aku. Untuk sempurnakan agama dalam bab aurat. Pasal apa nak pakai emas? Pakailah purdah. Orang tak marah dah, orang dah terima dah ni kalau pakai purdah pun. Purdah pula ni ada warna-warna. Kalau baju pink pakai purdah pink, kan? Kalau baju merah pakai purdah merah. Bukan kata kita ni menyekat kemodenan, menyekat fashion dah. Betul Ustaz? Kalau tu saya fikir, ya Allah, kalaulah aku seorang wanita, aku akan sempurnakan aurat aku dengan menutup. Daripada pakai emas. Emas ni kehendak manusia. Dia tak diistilahkan sebagai menutup aurat. Sebab kehendak manusia. Dan takut kena saman. Tak dapat pahala apa pun. Tak dapat pahala apa pun. Tapi kalau kita pakai purdah RM2.5 je. Apa ni kain depan tu. Ni ada sana ustaz pakai dah. Ni pak ustaz pakai. Lepas pada tu isteri saya pun beli, anak-anak saya pun pakak beli. Pasal saya kata kajian sains, kajian pakar-pakar kata pakai emas ni, pakai emas biasa ni bahaya balik. Sebab oksigen kita tu dia keluar masuk tu, dia duk pusing dalam tu je. Sebab tu bila kita pakai emas biasa,
kita punya mudah mengah, mudah penat. Betul tak? Jadi bila kita pakai kain macam ni, ini kan orang perempuan kan, selesa rasa. Maknanya keluar masuk tu memang hak original, hak masuk pun hak bertapih dah. Jadi itulah kan. Dan pula kalaulah saya seorang wanita, setiap tahun aku nak beranak untuk taat Allah, taat Nabi, untuk gembirakan Allah, gembirakan Nabi. Pasal selain daripada kelebihan anak kita tu akan mewarisi orang kata kita akan didik untuk taat Allah, taat Rasul, gembirakan Allah, gembirakan Rasul, taat agama kan. Tapi dalam biasa sama, selain daripada untuk dapat anak, zuriat dan sebagainya tu, satu orang terputus waktu melahirkan anak, Allah SWT bagi haji yang mabrur. Buntung orang perempuan ni. Jadi kita baca hari dulu. Kebetulan pula saya duduk dalam bidang ni. Saya jual madu lebah aja. Saya ni penjual madu lebah sebenar-benarnya. Tapi orang panggil ustaz. Saya ni penjual madu lebah sebenar-benarnya. Tapi orang main duk mengadu macam-macam. Masalah rumah tangga, masalah kerja, masalah mati pucuk, masalah dalam dah sama pula main bodoh bawa jin main sini. Dalam duk sembang-sembang tiba-tiba mengamuk. Dalam duk sembang-sembang tiba-tiba muntah bersembuk. Sembang aja, tak baca apa pun. Tengok pintu bersengit tak ada repair lagi. Kayak kena kajang. Jadi ceritanya apa yang saya patut buat untuk tunaikan hajat saudara kita kan? Mereka minta tolong halau jin. Jadi apa saya buat? Saya baca hadis. Hadis ni kalam Nabi. Lari lintang bukan jin. Hebatnya hadis ni. Betul tak Ustaz? Macam ustaz tak apa, dia orang alim dah. Ilmu penuh dalam kepala dah. Cuma satu je, dia belum kahwin. Setiap kali main kena meletak. Jadi kita kena pujuk orang ramai ni, dalam rumah ke, dalam pejabat, dalam kedai ke, jangan duk percaya sangat lah kata kedai tu tak laku sebab kena sihir. Jangan duk percaya sangat lah. Jangan duk tuduh jin, naya jin. Janganlah bila duk gaduh dengan bini dengan laki, pandai yang saya tak bila kami kena sihir pemisah lah apa. Dah, pasal hampa tak baca Quran, hampa tak baca hadis rumah hampa. Macam mana tu? Betul tak? Betul. Jadi kita pakat pujuk sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita, semua baca Quran, baca hadis, zikir, selawat, istighfar dalam rumah. Jadi apa cerita Nabi ni hari ini ni? Apa cerita Nabi? Nabi kata, kadang-kadang bila pelanggan duduk, saya nampak pelik, saya baca hadis sehari 14 kali, 40 kali baca hadis taklim ni. Bukan sekali pagi ni ya. Bila saya baca tu tak boleh duduk dah. Jin lupa. Lepas itu saya tanya lah, pasal apa ni hang ni? Mana? Pasal apa ni? Mana? Nak balik. Saya seronok sembang dulu. Sembang aja. Lepas itu suruh balik. Hang baliklah. Hang baliklah. Hang lelaki ke perempuan? Hang jantan ke betina? Jantan. Hang balik. Saya kata aku bakar kotak hang. Takut jin kalau begitu nak bakar kotak dia. Jadi hang balik kat tuan hang baliklah. Kalau hang ni orang hantar mai, aku tak mahu tahu lah siapa hantar mai, tapi hang balik dekat dia sebab saya aku bakar kotak hang. Naya tak dia pakai. Jin takut sungguh bakar kotak dia. Pasal apa jadi lagu tu? Berkat kalam Nabi. Tak ada baca lagi, ambil kitab letak je. Wah, hebat kalam Nabi ni. Istiqomah kan. Istiqomah tak ada lagi kan. Allah Ta'ala tunjuk sehari. Bukan kata sekali, hancur dah kitab tengok. Ada seorang pelajar psikologi. Pelajar psikologi, dia ni India tapi Kristian. Dia kata, Ustaz, dia main sini, Ustaz, tiap-tiap malam saya kena dengar video Ustaz. Kalau saya tak dengar video Ustaz, jiwa saya tak tenang dan saya tak boleh tidur malam. Saya jadi tension, saya jadi serabut.
Ustaz baca kitab apa Ustaz? Oh, dia tanya, dia Kristian, Hindu, ini India, pelajar psikologi. Saya pun ambil. Bila saya ambil, saya tanya, pasal apa kitab ni? Kitab hadis yang mana dikarang oleh ulama-ulama yang ikhlas, ulama yang muhaddisin, yang pakar hadis, ikhlas, tak minta duit upah, tak minta apa, ikhlas. Dan setiap hadis yang nak dimasukkan dalam ni, dia semai hajat, doa dan macam-macam dulu, minta petunjuk Allah, dia ikhlas. Oh, kitab ni Ustaz kan, dia pun tunjuk, oh kitab ni. Saya kata, tuan, saya hadiah dekat tuan. Dia ambil, dia peluk, teriak. Padahal dia bukan Muslim. Ustaz bagi kat saya ke ni? Kata, ambil lah hadiah. Ustaz, saya nak belajar Ustaz, saya nak belajar. Tak apa, belajar. Bila ada sebulat hati, sebulat fikir, mai sini. Mai sini tu orang yang ke-35 adalah syahadahnya. Ke-36, orang ke-36 syahadah dengan saya. Dalam gelak-gelak je Ustaz. Itu dia. Minta maaf Ustaz. Cara pula baca hadis, biasanya kawan-kawan kita kan, okey no, pergi ulama pesan sehari 4 jam dah bila keluar no. Minta maaf no, bukan tegur ni. Ulama pesan 4 jam sehari. Banyaknya tak cukup. Habis macam mana nak Allah Ta'ala nak bagi kekuatan kan. Lepas tu pula bila baca tu apa dia pula, macam mana cara baca? Contoh. Sayyidina Sauban radhiyallahu anhu, hamba saya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia telah dimerdekakan, meriwayatkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang menziarahi orang sakit maka dia berada di dalam khurfah syurga. Ada orang bertanya, wahai Rasulullah, apakah itu khurfah syurga? Baginda Nabi menjawab, buah-buahan syurga yang telah dipetik. Hadis riwayat Muslim. Sayyidina Anas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, sesiapa yang berwuduk dan dia memperelokkan wuduknya itu, lalu menziarahi saudara Islam yang sakit dengan mengharapkan ganjaran pahala, akan dijauhkan daripada neraka jahanam sejauh 70 kharif. Orang tak dengar pula, aku dengar selalu dah di sini. Aku dengar selalu dah. Aku biasa dengar dah. Waktu saya baca dia ada fasa apa-apa tak? Waktu saya baca asal. Kebanyakan kawan-kawan kita bila program taklim dia baca macam dia. Mana jin nak lari? Jin tak lari. Kita kena baca macam ni. Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Tak ngantuk dah macam tu. Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ditekan. Sesiapa sahaja yang menziarahi orang sakit, sesungguhnya dia menyelam dalam rahmat Allah. Dan apabila dia duduk di sisi pesakit, maka rahmat akan meliputinya. Lalu saya, yakni Sayyidina Anas radhiyallahu anhu pun bertanya kepada baginda Nabi, ya Rasulullah, kelebihan ini didapati oleh orang sihat yang menziarahi orang sakit, apakah pula yang didapati oleh pesakit itu sendiri? Baginda Nabi menjawab, dosanya akan diampunkan. Ada pasal apa? Pasal bila baca macam tu, kita nampak, orang ziarah pun dapat pahala, pesakit pun dapat pahala. InsyaAllah. Bukan nak mengajak orang Johor. Apa pun kami orang Kedah tetap tabik dengan orang Johor. Tapi dengan catatan ni boleh kat Negeri Sembilan kan? Tak apa. Apa pun orang Johor tetap hebat. Sayyidina Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang menziarahi orang sakit maka dia menyelam dalam rahmat, dan siapa yang duduk di sisi orang sakit maka dia tenggelam di dalam rahmat. Dalam riwayat Sayyidina Amr bin
radhiyallahu anhu, apabila dia bangun dari sisi pesakit itu pun dia masih menyelam dalam rahmat, sehinggalah dia kembali ke tempat dari mana dia datang. Semoga Allah Ta'ala bagi saya dan tuan-tuan serta keturunan kita kefahaman agama sebagaimana yang dibagi faham oleh Allah kepada sahabat-sahabat, dan semoga kita dapat amal dan sampaikan insya-Allah. InsyaAllah. Itu dia.